Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 24 Februari bersama saya Rahim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini. Setiausaha politik beliau Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak ketika mengesahkan perkara itu berkata rancangan itu sudah diatur lebih awal selepas mendapat perkenan sebah menghadap baginda. I really don't want to speculate. I don't know so much. I think I know as much as you guys. Tapi kita tengoklah esok macam mana. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kali terakhir Datuk Seri Anwar dilapor mendapat perkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong ialah pada 16 Oktober lalu menerusi kapasitinya sebagai Presiden PKR. Beberapa pemimpin kanan PKR turut dilihat berkunjung ke kediaman Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bukit Segambut. Antaranya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuzia Saleh, Timbalan Menteri Pelancongan Muhammad Bakhtiar Wan Cik, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid. Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menegaskan merealisasi agenda reformasi akan terus menjadi tunjang perjuangan beliau dan rakan-rakan PKR yang lain. Itu reaksi beliau ketika mengulas penglibatannya serta beberapa pemimpin utama PKR yang lain dalam mesyuarat tertutup yang berlangsung di Hotel Sheraton Petaling Jaya semalam. Kita akan teruskan perjuangan. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan untuk melaksanakan agenda reformasi dan membangunkan negara dan memberikan kemakmuran pada semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Beliau berkata demikian setelah mengadakan pertemuan bersama penyokong beliau selama 1 jam sebaik saja selesai majlis makan malam muafakat ahli parlimen yang dihadiri pimpinan utama UMNO, Bersatu dan PAS. Datuk Seri Muhammad Azmin bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai hasil mesyuarat serta pertemuan bersama pemimpin utama parti-parti pembangkang yang berlangsung di lokasi sama. Mesyuarat tertutup yang berlangsung hampir 12 jam itu melibatkan beberapa pemimpin utama PKR termasuklah 3 naib presiden parti itu, Zuraidah Kamaruddin, Ali Biju dan Tian Chua. Turut hadir antara lain Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Kamaruddin Jaafar dan Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Hadir di majlis makan malam muafakat selepas itu pula antaranya Ahli Parlimen Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sebelum itu, sejak jam 7.25 malam tadi, 29 kenderaan kenamaan atau VIP dilihat meninggalkan perkarangan Istana Negara. Kumpulan pertama membabitkan 13 kenderaan VIP yang diiringi polis pengiring meninggalkan Istana Negara selepas kira-kira 2 jam berada dalam istana dipercayai bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kumpulan kedua pula membabitkan 10 kenderaan VIP yang meninggalkan Istana Negara pada jam 7.31 malam tadi. Selang beberapa minit, 2 lagi kenderaan VIP juga dilihat keluar dari perkarangan Istana Negara diikuti 3 kenderaan VIP keluar jam 7.35 malam. Manakala yang terakhir sebuah kereta jam 7.50 malam. Sehingga jam 10 malam tadi, tiada lagi kenderaan dilihat keluar atau masuk ke dalam perkarangan Istana Negara. Sementara itu, DAP sebagai satu daripada parti komponen dalam gabungan Pakatan Harapan PH dilapor akan mengadakan satu mesyuarat tergempar susulan perkembangan politik terkini. Mesyuarat dijangka diadakan tengah hari ini Ibu Pejabat Parti DAP di Ibu Negara. Kira-kira 1 hektar kawasan hutan berhampiran landasan kereta api funicular Bukit Bendera antara stesen bawah dan tengah terbakar. Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Pahit Terhubung Muhammad Nur Zaidi Ahmad berkata pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu pada jam 7 malam tadi. Anggota bomba bersama sebuah jentera dihantar ke lokasi kejadian dan sebaik tiba api sedang marak kerana tiupan angin yang agak kencang. Pihaknya turut mengalami kesukaran untuk memadamkan kebakaran berikutan keadaan bukit yang curam dan tinggi.
bomba dapat mengawal kebakaran itu daripada terus merebak dalam tempoh 30 minit. Api kemudian dipadamkan sepenuhnya pada jam 8.30 malam dengan bantuan pasukan bomba sukarela Bukit Bendera. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mainlah sini. Takut. Seorang lagi suspek kes rompakan kedai emas di dalam sebuah pusat membeli belah di Kelang diberkas malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata dengan penahanan itu keseluruhan 5 suspek ditahan pihak berkuasa. Suspek pertama ditahan sejurus kejadian manakala 3 yang lain ditangkap petang semalam. Kesemua suspek berusia 22 dan 23 tahun. Polis juga mengesahkan semua barang kemas yang dilarikan dalam kejadian itu ditemui semula. Kerugian hanya membabitkan cermin ruang pameran yang dipecahkan dalam kejadian kira-kira 10 malam Jumaat lalu. Terdahulu tular di media sosial, video seorang suspek dalam keadaan cedera terbaring di dalam kedai emas terbabit selepas ditangkap orang awam. Turut tular video pengawal keselamatan mengacukan senjata ke arah suspek. Sebanyak 221 isi rumah mendapat manfaat daripada projek Mesra Rakyat PMR di seluruh negara membabitkan nilai sebanyak 6.97 juta ringgit sejak dimulakan pada 2012. PMR adalah sebahagian daripada program tanggungjawab korporat TNB untuk masyarakat bukan Islam B40 bertujuan membantu dalam membaiki, membina atau membeli rumah bernilai sehingga RM50,000. Terbaru, syarikat utiliti itu bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi membantu 12 keluarga terpilih untuk memiliki rumah sendiri yang sebelum ini disewa daripada projek perumahan rakyat DBKL. Ketua Pegawai Korporat TNB Datuk Wira Roslan Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata kesukaran membina rumah di Kuala Lumpur adalah disebabkan kekurangan tanah. Justru, pihaknya bekerjasama dengan DBKL bagi memastikan individu yang benar-benar layak menerima bantuan itu. Jelasnya 1.26 juta telah dibelanjakan bagi membiayai 30 buah rumah mereka yang kurang berkemampuan di Kuala Lumpur. Semalam genap 70 tahun tragedi Bukit Kepong yang mengorbankan 25 anggota pasukan keselamatan serta keluarga mereka. Peristiwa berdarah itu bukan sahaja memberi kesan mendalam kepada rakyat negara ini, malah anggota Polis Diraja Malaysia PDRM. Sempena memperingati semangat jasa dan pengorbanan wira yang terkorban, satu acara diadakan di dataran Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar Johor. Majlis tahlil dan memperingati peristiwa Bukit Kepong ini turut diadakan sempena sambutan Hari Polis ke-213. Ia dihadiri Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor dan Menteri Besar Johor Datuk Dr. Shahruddin Jamal. Penghargaan turut diberikan kepada 8 waris wira yang berjuang dalam tragedi itu. Bagi yang berminat menghayati sejarah berhubung peristiwa itu, Galeri Darurat Bukit Kepong mempamerkan sebanyak 815 unit artifak bersejarah yang digunakan pasukan keselamatan pada zaman darurat. Sejak dibuka kepada umum 4 tahun lalu, ia menerima seramai 191,000 pelawat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, 5 lelaki bersenjata yang disyaki anggota pejuang Patani maut dalam satu pertempuran di Narathiwat, Thailand. Ketua Gerak Khas negara itu berkata pihaknya sebelum itu menjejaki sekumpulan lelaki bersenjata berdekatan dengan kampung air setia daerah Jok Irong. Menurut beliau, terdapat 7 atau 8 orang di kawasan Bukit Tarway. Kejadian tembak-menembak berlaku antara pasukan keselamatan dan kumpulan terbabit. Sejurus pertempuran berakhir, siasatan mendapati 5 lelaki bersenjata ditemui mati di lokasi kejadian. Identiti mereka belum dikenal pasti. 6 laras senjata api ditemui berdekatan mayat ke-5 lelaki. Pihak berkuasa masih melakukan operasi memburu 2 atau 3 lagi lelaki yang berjaya meloloskan diri. Sekatan jalan raya turut diperketatkan di kawasan berhampiran. Kira-kira 30 orang cedera dalam serangan bom yang menyasarkan satu himpunan di Ambo, kira-kira 100 km dari Addis Ababa, Habsyah. Menurut polis tempatan, serangan bom berkenaan menyasarkan kumpulan penyokong Perdana Menteri Habsyah Abiy Ahmed.
Kejadian berlaku tidak lama selepas Suruhanjaya Pilihan Raya Habsyah menetapkan 29 Ogos depan sebagai tarikh pilihan raya umum negara itu. Susulan serangan berkenaan, 6 suspek diberkas pihak berkuasa. Polis percaya insiden terbabit didalangi oleh Tentera Pembebasan Oromo Ola, sayap utama Parti Pembangkang Negara itu, Barisan Pembebasan Oromo. Ola turut didakwa mendalangi serangan di Burayu yang meragut 3 nyawa Jumaat lalu. Ketegangan di Habsyah terus berlaku ekoran ketidakpuasan hati Parti Pembangkang dan NGO terhadap corak pimpinan Kerajaan ABI yang didakwa lemah dalam pelbagai aspek. Perkembangan gempa bumi di sempadan Iran, Turki. Angka korban di Turki dilaporkan meningkat kepada 9 orang termasuk 4 kanak-kanak sementara puluhan lagi cedera di kedua-dua negara. Menteri Dalam Negeri Turki Sulaiman Soylu memaklumkan sekurang-kurangnya 37 cedera dengan 9 daripadanya kritikal. Sementara pihak berkuasa Iran pula melaporkan lebih 65 individu rakyatnya cedera susulan gempa berkekuatan 5.7 magnitud terbabit. Gempa berkenaan yang berpusat di Habsyah-i-Olya, Iran turut dirasai di Baskali, wilayah Van di Turki. 24 gegaran susulan turut melanda Baskali selepas itu dengan 2 daripadanya merekodkan bacaan lebih 4 magnitud. Selepas membunuh seorang warga Palestin dengan kejam menggunakan jentolak, rejim Zionis terus menggandakan kezaliman mereka ke atas warga Palestin apabila melancarkan beberapa serangan udara menyasarkan Gaza. Jurucakap tentera rejim mendakwa serangan dilancarkan kononnya sebagai tidak balas terhadap roket yang dilancarkan ke arah Ashkelon. Sumber Keselamatan Palestin mendakwa pedelan peluru berpandu Israel mengenai sebuah markas operasi pejuang Palestin di utara Gaza. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan berkenaan. Semalam, rejim Zionis bertindak menembak 2 pejuang Palestin hingga mengakibatkan seorang daripadanya maut. Tidak cukup dengan itu, tentera rejim bertindak menghancurkan mayat pejuang berkenaan menggunakan jentolak atas alasan terdapat jaket bom pada badan mangsa. Kerajaan Iran mengesahkan angka kematian akibat COVID-19 kini mencecah 8 orang. Jurucakap Kementerian Kesihatan Iran, Kianus Jahanpur berkata jumlah kes jangkitan yang direkodkan pula sebanyak 43 kes. Dari jumlah keseluruhan itu, 15 adalah kes baru. Iran mencatat jumlah kematian tertinggi di luar China diikuti Korea 6 kes dan Itali 3 kes. Susulan itu juga, Turki, Pakistan, Armenia dan Afghanistan telah menutup pintu masuk sempadan dengan Iran sebagai langkah membendung penularan wabak. Beberapa penerbangan dari Tehran juga dibatalkan buat sementara waktu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 4 aksi tumpuan Liga Perdana Inggeris berlangsung malam tadi menyaksikan juara bertahan musim lalu Manchester City menang tipis 0-1 ke atas Leicester City. Manakala Manchester United dan Wolverhampton masing-masing mencatat kemenangan mudah 3-0 ke atas lawan masing-masing. Sementara Arsenal nyaris diaibkan Everton di laman sendiri untuk menang tipis 3-2 di Stadium Emirates. Arsenal diambang kebangkitan sejak di bawah kendalian Mikel Arteta selepas era Unai Emery menerusi 3 menang berturut-turut. Sebelum ini, The Gunners menang 1-0 ke atas Olympiakos dalam Liga Eropa sebelum membenam Newcastle 4-0 dalam saingan Liga 17 Februari lalu. Bermula dengan gol minit pertama Dominic Calvert-Lewin di Stadium Emirates, Arsenal menyamakan kedudukan menerusi Edin Nketiah dan mendahului hasil gol Aubameyang.
Richarlison menyamakan kedudukan buat Everton pada babak pertama, tetapi penyerang Gabon itu sekali lagi menemui gawang selepas rehat. Arsenal kini mendaki mengatasi Everton ke kedudukan ke-9 dan 4 mata di belakang pasukan tangga kelima Manchester United. United terus berada di landasan untuk memburu tempat dalam kelompok 4 teratas Liga selepas memastikan kemenangan ke atas Watford. Fernandes memecah kebuntuan menerusi sepakan penalti minit ke-42 untuk gol pertamanya bersama United sebelum jaringan Watford dibatalkan VAR kerana bola terkena tangan di babak kedua. United menggandakan jaringan pada minit ke-58 menerusi apabila Marshall sebelum Greenwood melegapkan kemenangan pada minit ke-78 dengan lebatan kencang ke gawang Watford. United kini naik 2 anak tangga ke tangga kelima pada 41 mata daripada 27 perlawanan, 3 di belakang Chelsea yang menghuni tangga keempat. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP akan mengadakan majlis memperkenal skuad Pahang dan pelancaran jersey baru bagi menghadapi saingan Liga Malaysia 2020 hari ini. Majlis itu dijangka disempurnakan timbalan Presiden PBNP Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak yang juga Setiausaha Kerajaan Pahang. Pelancaran jersey itu sudah pasti dinantikan penyokong skuad Tok Gajah sebelum Pahang memulakan saingan Liga Super bertemu Selangor 29 Februari ini. Musim ini, skuad kendalian Dolah Saleh mengekalkan 2 import musim lalu, Dixon Nwakame dari Nigeria dan Harold Coulon. 3 import baru Tok Gajah musim ini ialah Ivan Carlos dari Brazil, Adam Reed dan Khalil Khamis. Mereka menggantikan Lazarus Kaimbi dari Namibia, Sadil Ramdhani dan Safwan Baharudin. Namun, musim ini Pahang terpaksa menerima hakikat selepas ketiadaan kapten pasukan Matthew Davis yang berhijrah ke Johor Darul Takzim JDT. Bagaimanapun, kehadiran 2 pemain pinjaman JDT, Fazli Mazlan dan S. Kumaran, yakini membantu memperkemaskan skuad Tok Gajah. Pada masa sama, Pahang turut menyenaraikan beberapa pemain muda untuk memperkasakan pasukan. Balik ke sedikit perkembangan ini, Presiden PKR Datuk Seri Anwar tiba di Pejabat Perdana Menteri pada jam 9.26 pagi ini. Beliau dijadualkan bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkembangan politik semasa yang berlaku sejak semalam. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Melaki Bin Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.